Okey, tengok video ni sampai habis. Sebab apa? Dekat hujung video ni saya akan cerita trik macam mana kita nak dapat gandakan kita punya profit ataupun dapat profit lebih daripada apa yang kita set. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Okey, kepada siapa yang baru lagi dengan channel ni, bolehlah subscribe. Okey. So dalam video ni apa yang saya nak tunjuk adalah saya nak tunjuk cara macam mana kita nak setting kita punya royal queue. Okey. Lepas kita dah aktif, okey, lepas kita dah aktif, dekat atas ni dia akan keluar lah bila akan expired. Okey, sebab robot ni aktif setahun, okey. Bermodalkan sebenarnya 100 USDT je sebenarnya. Tetapi 20 USDT ni untuk tampung untuk fees bila ada profit berlaku. So tengok contoh dia tolak sikit-sikit je, nampak ni merah ni. Tolak sikit-sikit je. So dekat sini apa yang kita nak buat lepas kita dah settle daftar. Okey. Lepas kita dah settle daftar, okey, kita kena standby lah dekat kita punya Binance. Okey, dekat Binance kita ni kita kena standby lah. USDT ni kita kena standby. Okey. Okey, tengok video ni sampai habis. Sebab apa? Dekat hujung video ni saya akan cerita trik macam mana kita nak dapat gandakan kita punya profit ataupun dapat profit lebih daripada apa yang kita set. Okey, sila tengok sampai habis. So kita pergi dekat quantify ni. Okey, pergi dekat quantify. Lepas tu kita tekan batch setting. Tekan dekat batch setting, tekan select all. Okey, lepas tu tekan transaction setting. Okey. So dekat sini nak setting dia mudah je. Okey. So boleh follow ini adalah setting daripada otai-otai. Okey, kalau tak nak follow pun tak apa, nak follow pun tak apa, tak ada masalah. Okey. Alright. So dekat sini apa yang kita perlu buat? Okey. First order amount ni biar je 10 dulu, biar je 10. Okey. Double open position maksudnya contohnya kita masuk pada 10 USDT, kalau double akan jadi 20 lah. Okey. So dekat sini number of call ini adalah material So kat sini follow je dulu, okey. Follow je dulu, dekat sini buat satu. Okey. So kita turn on advanced setting. Okey. Kita turn on advanced setting. Alright. So dekat sini kita buat satu. Okey, kat sini kita buat dua. Okey, kat sini kita buat tiga. Okay. So 1, 2, 3. Lepas tu sini 5. Okay. Sini 8. Okay. Sini 13. Okay. Dekat sini kita buat 21. So dekat sini kita buat 5.5. Kita buat 6. Dekat sini kita buat 6.5. Lepas tu kita buat 7. Okey. So dekat sini buat 7.5. Okey, kat sini buat 8. Alright, dekat sini buat 9. Okey. So dah settle yang ini. So saya terang sikit apa maksud dia. Okey. Take profit ratio ni maksudnya apabila ada kenaikan 1% dekat coin yang kita pilih, robot ni akan ambil profit, dia akan trigger, lepas tu akan ambil profit. Okey, kadang-kadang dah naik 1%, dia akan call back dulu 0.3% ni. Okey, untuk dia betul confirm untuk take profit. So memang makan masa sikit je untuk dia take profit bila dah cecah kenaikan 1%. So dekat sini adalah margin call drop ini adalah material. Okey, ada 7. Alright. So kalau contohlah tiba-tiba kita punya coin kita pilih tu tiba-tiba drop ke 5%. So dia akan beli balik. Beli balik pada berapa amount kita set. Okey, sampailah 7 call. Alright. Tetapi kalau kita tak nak dia beli balik pun tak ada masalah. So ini adalah setting. Okey, setting untuk nak beli nanti. Okey, boleh follow. Okey. So bila dah setting ni tekanlah confirm. Alright, tekan je confirm. Okey, so kita tutup balik. Okey, kita tutup balik. Okey. So dekat sini okey, so dah settle untuk cara nak setting dia. Okey, sekarang ni coin apa yang kita patut beli, okey, bilakah kita patut entry semua.
Okay, so first kali sebelum kita nak beli ke apa, kita kena ada USDT lah standby dekat Binance. Okay, so contohlah ini adalah untuk yang basic punya entry lah. Basic punya entry. Kalau macam saya sendiri, saya guna cara ni, dan ada je lagi orang yang guna cara ni. Okay, so kita tengok kan sekarang, buat masa sekarang ni memang agak jatuh sikit. Okay, so cara nak pilih dia ataupun cara kita bila kita patut start, contoh dekat cake ni, dia punya increase ni 5%. Okay, kita boleh masuk. Okay, dekat sini kita buat range. Kalau dia 5% hingga ke 10%, kita masuk contohnya 5% ataupun 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, kita boleh entry. Okay, tetapi kalau macam naik sikit macam ni ke, biarkan dulu. Okay, takut dia turun balik. So kalau macam turun ni, tak payah lagi lah masuk. Okay, kalau dah 5% macam tu, okay, buat masa sekarang ni memang tak ada lagi. Okay, kalau ada boleh masuk. Okay, so itu adalah cara basic lah untuk kita nak cari coin mana yang kita patut beli. Itu adalah basic. Okay, itu adalah basic. Tetapi kalau kita nak advance, nak sedap, okay, nak trade dengan sedap, kita boleh tengok fahamkan support and resistance. Support resistance ni pun dah cukup. Contohlah macam Dash. Okay, macam Dash kan, kita tengok dia punya graph. Okay, kita buat sikit technical analysis. So dekat sini tengok yang 1 minute lah, sebab kita nak terus entry kan. So dekat sini sekarang ni dekat harga tengah jatuh sikit. Okay, dia sebaiknya kita join, dia sebaiknya kita entry bila harga dia jatuh. Okay, tengok macam sekarang, macam dekat sini. Tengok macam kat sini kan. Kalau kita masuk kat sini, lepas tu zop dia naik ke atas. So kita boleh dapat banyak profit kat sini. Okay, so belajar dulu support resistance. Tapi kalau tak faham ataupun tak jelas lagi kan support resistance, macam mana boleh guna teknik, boleh lah tekan pada suggested video dekat atas belah kanan ni. Boleh tekan dekat situ panduan video ABC cara untuk entry. Okay, so kat sini kita boleh set berapa yang kita nak beli contohnya dekat sini kita beli 10 USDT. Okay, so nanti tekan je start up ni. Okay, tekan je start up dekat Binance kita. Okay, dekat Binance kita ni kita boleh tengok dekat trade history. Okay, dekat order history ni kita boleh tengok yang apa history yang robot itu beli. Okay, sebab robot ni link dengan Binance. Okay, so kita boleh tengok dekat sini yang robot itu beli. So memang akan ada history dekat Binance. Nak lebih daripada 10, contoh nak buat 100, tak kisah, tak ada masalah. Okay, so ini simple saja untuk cara kita nak start. Okay, so apa jadi bila kita dah start? Okay, bila kita dah start, contohlah saya ambil Dash ni. Contoh saya punya entity saya adalah 300 USDT. Sekarang ni tengah jatuh. Okay, so apa jadi kalau kita tekan pause? Okay, tekan je pause, tak ada apa. Okay, tekan je pause. Okay, bila kita tekan pause, maksudnya robot ni takkan trade dah. Okay, so saya start balik lah Okay, robot ni takkan trade dah. Okay, dia takkan trade sahaja, tapi dia tak jual. Kalau kita nak jual, okay, kalau kita nak jual 300 USDT ni, kita kena tekan clearance. Sebelum tekan clearance, kita tekan pause. Okay, tadi tekanlah clearance. Okay, so dekat sini kita ada dua strategi, one shot dengan cycle. Okay, apakah itu one shot, apakah itu cycle? Okay, kita tengok kat sini Apa maksud one shot? One shot ni maksudnya bila kita dah aktifkan strategi ni, robot ni dia akan jual je. Contohlah kita punya percentage kita yang kita set dekat sini kan 1%. Okay, kalau lah profit rate ni naik 1%, robot ni akan jual semua sekali 19 USDT ni. Ini adalah one shot. Okay, adalah one shot. One shot macam tu. Kalau cycle ni macam mana? Cycle ni macam ni. Bila kita punya contoh 1 inch ni naik 1%, okay, take profit ratio kan 1%, dia akan jual 40 USDT ni. Lepas tu dia akan beli balik. Okay, sebagai contohnya kita tengok dekat transaction record contoh dekat link. Okay, dekat link
Kita tengok dekat link ni. Okay, dekat link ni saya tengok tadi saya record. Okay, nampak ini adalah cycle dekat cycle. So kita punya entry kita okay, tengok start daripada sini. Okay, start pada sini 10 ni, nampak masuk sini. Lepas tu bila naik 1% dia akan jual, okay, dia akan jual, beli balik. Cycle maksudnya bila dia jual dia akan beli balik. Itu adalah beza cycle dengan one shot. Okay, ingat one shot ni robot akan jual. Bila dah take profit dia akan jual semua yang kita dah set. Okay, tetapi kalau cycle ni dia jual, lepas tu dia akan beli balik. Okay, itu adalah beza untuk one shot dan cycle. Okay, bilakah waktu yang sesuai untuk kita guna cycle ataupun one shot ni? Okay, cycle ni sesuai guna bila kita nampak potensi coin ni akan naik. Okay, kita baca news ke apa memang akan naik. So tak ada masalah kita nak buat cycle. Sebab apa? Contohlah kita profit, contohnya dekat sini kita profit 0.15 USDT. Lepas tu kalau kita buat cycle, okay, kalau kita buat cycle, okay, sebab robot ni running 24 hours. Okay, kalau kita buat cycle, kalilah berapa kali yang kita akan dapat. So cycle ni kita boleh guna kalau kita nak buat repeat buy lepas dah sell. Okay, so kalau macam one shot ni sesuai guna apabila market dah, apabila kita punya coin ni agak jatuh lah. Contohnya macam dah lebih daripada 5%, kita boleh tukar one shot. So nak tukar dia simple je, tekan je one shot. Okay, ni kan, okay, ni lebih 5%, tukar one shot. Okay, ni tak apa, biarkan cycle dulu. Ini memang kena tukar lah one shot. Okay, ni pun tukar one shot. Alright, so ETC ni tukar one shot. Okay, ni tukar one shot. Alright, so dekat sini biar dulu. Neo ni pun saya tukar one shot. Sebab lebih pada 5%, tukar one shot, supaya nanti bila harga naik balik dia akan jual semua tu. Okay, dia akan jual semua yang kita dah beli. Okay, pair yang kita dah beli. So ni pun saya buat one shot. Apa sahaja one shot ni kita guna bila kita dah loss, kita boleh guna. Lepas tu kalau modal kita besar, contoh modal kita dalam 1000 USDT ke untuk satu pair ke kan, kita bolehlah guna one shot supaya nanti kita dapat profit ni sekali dam. Kiranya dapat seketul macam tu lah profit dia. So itulah beza antara cycle dengan one shot. Okay, ingat, cycle bila take profit robot akan beli balik. Okay, kalau one shot ni bila take profit robot ni akan jual, dia tak akan beli balik. Okay, contoh dekat sini saya punya entry, kalau kita set one shot dia akan jual 40 USDT ni akan jual terus bila take profit. Tetapi kalau saya set cycle, dia jual, dia akan beli balik guna position yang kita set masa first, iaitu 40 USDT. Okay, simple saja beza one shot dengan cycle ni. Okay, so sekarang ni saya nak bagi tahu. Okay, kadang-kadang kita punya asset ni, kita tengok kadang-kadang tiba-tiba dia tolak banyak kan, sebab kita punya kena apa abnormal. Okay, so itu disebabkan contohlah kita punya trade, kita open trade. Macam saya ni, saya open trade untuk dash ni 300 USDT Okay, lepas tu kita buka Binance kan. Okay, ini adalah punca lah kalau kita kena apa abnormal ni, maksudnya kita macam kena denda lah. Okay, saya buka Binance, saya tekan kat dash ni, lepas tu USDT kan. Okay, lepas tu saya pergi jual USDT ni. Okay, saya pergi jual. Jadi memang kita akan kena denda lah kalau kita buat macam tu. Sini apa saya nak cakap, untuk quantity trade yang kita dah set, contohlah dekat sini kita set 300 USDT ataupun satu dash. Dekat Binance kita jangan kacau langsung. Okay, jangan kacau langsung. Okay, lepas tu kalau kita ada buat saving, okay, kan dekat Binance kan kita ada saving. Okay, kan kita ada Binance saving kan. Contohlah kalau kita, macam saya buat saving ni. Okay, kalau kita buat saving, okay, jangan on auto subscribe, right? Biar je off. Okay, sebab nanti takut kacau robot punya trade. So kalau kita buat saving, jangan on auto subscribe tu. Okay, so itulah antara punca kita boleh kena denda. So take note. Okay, so dekat sinilah trik yang saya nak cerita kan, macam mana kita nak gandakan lagi kita punya profit lah bila dia dah bila dah biru. Okay, bila harga dah naik kan. Kan dekat sini kan, contoh kita buat take profit kita 1%. Okay,
dia kalau dah naik, macam saya ni tengah float. Okey, kalau float tak rugi apa-apa selagi kita tak jual kita punya aset. Okey, kalau float biarkan je dulu. Tapi kalau sanggup untuk loss tak kisah. Kalau sanggup untuk loss, pause, lepas tu clearance, tak kisah. Macam saya hold je dulu. Okey, so kat sini saya nak battle trick dia macam mana kan. Kita nak tambahkan lagi profit kita bila dia dah take profit. So contohlah kat sini biru kan, kat sini biru. Okey, kan kita buat take profit 1%. So dia akan take profit bila naik 1%, 1.5% macam tu dia akan take profit lah. Okey, dan nak cerita macam mana kita nak gandakan lagi kita punya profit. Ni jangan tekan bila profit ni dah naik 1%. Dekat sini dia keluar kali biru 1%. Jangan buat macam ni. Kalau dia dah 0.5% ataupun 0.7%, tak cecah satu lagi baru buat. Okey, baru buat. Setakat ni saya guna cara ni memang tak ada apa-apa, memang tak kena abnormal apa lagi. Okey, boleh guna cara ni. Okey, bila dah start biru, okey 0.5% ke 0.50% kan. Okey, terus masuk, okey tekan replenishment ni. Okey. So dekat sini kita type, kita tambah berapa yang kita nak. Okey. So bila kita dah tambah, nanti bila dia dah take profit, bila dah triggered, okey, dia akan jual sekali dengan replenishment ni. Ini maksudnya kita tambah lagi kita punya kita beli lagi. Contohnya macam dash kan, macam dash ni. Okey. So tekan dekat transaction record kan. Dekat transaction record ni. Okey. So kita tengok contoh nampak ni manual buy. Manual buy ni maksudnya saya dah buat replenishment tu. Sebab bila dah naik sikit, saya terus tambah. Okey, saya terus tambah. Okey. So kalau kita dah tekan replenishment ni, akan ada 2 entry. So nanti dia akan jual total sekali tu lah. Contoh ni dia akan jual. Kita tengok transaction record. Okey, so tengok contoh bila kita dah tekan replenishment nampak dia akan keluar manual buy macam ni. Okey. So nanti bila dah take profit, dah trigger take profit, dia akan jual lah. Dia akan jual semua yang kita ada tu, semua yang kita dah ada tu. Tetapi dia akan beli balik ikut kita punya first order amount. Dia tak akan beli balik ikut pada amount yang kita dah buat replenishment ni. Dia akan order balik ikut kita punya first order amount. Okey. Jadinya dekat sinilah trick tu. Kalau kita nak tambah lagi profit kita, nampak ni, dia akan beli balik 10 USDT je. Sebab saya punya first order amount adalah 10 USDT. Ikutkan dekat sini kita jual 200 kan, tapi dia akan beli banyak ni je. So samalah untuk macam dash ni. Okey, saya punya first order amount adalah 10 USDT. Lepas tu kalau campur akan dapat 310 lah. Okey, so nanti bila dia jual take profit, dia akan jual 310 tu, tetapi dia akan beli balik ikut jumlah first order. Okey, buy bukan manual buy. So ini adalah so ingat, kena bawah daripada kita punya take profit yang 3. Macam saya tadi, macam kita set 1%. So ambil lah bila dah naik 0.5%, dah biru kan, terus masuk tekan replenishment. Jangan bila 1% nak masuk, jangan, nanti kena denda, kena abnormal. So itu sahaja untuk video kali ini. Okey, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng.